Pertama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Siti Gravity ID, nombor kad pengenalan 060607 130042, angka giliran SS3115/1026 dan saya dari tingkatan 6 atas Anggerat. Okey, pengenalan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2007, dalam Kamus Dewan edisi keempat, pasaran didefinisikan sebagai keseluruhan, kemudahan dan perkhidmatan asas seperti kemudahan pengangkutan, perhubungan dan bekalan pasaran elektrik yang diperlukan bagi pembangunan dan kemajuan seseluruh negara. Prasarana merupakan tulang belakang kepada pembangunan fizikal dan ekonomi kerana ia menyediakan infrastruktur asas yang menyokong aktiviti harian masyarakat dan organisasi. Tanpa prasarana yang mencukupi, pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar kerana tiada sistem sokongan yang mampu menampung keperluan asas masyarakat dan perniagaan. Next. Rasional kajian saya iaitu kesedaran terhadap penjagaan kesihatan semakin meningkat di Malaysia. Peningkatan pengunjung yang datang ke Taman Awam Sibu juga meningkat. Aktiviti rekreasi yang dilakukan menjadi pemakin kepada gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat di Sibu. Kepentingan kajian ini iaitu memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menyertai aktiviti rekreasi untuk kesihatan fizikal dan mental. Seterusnya, membantu pihak berkuasa tempatan merancang dan menambah baik kemudahan rekreasi mengikut keperluan masyarakat setempat. Seterusnya, menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk dan dapat mengurangkan risiko penyakit seperti obesiti, darah tinggi dan tekanan perasaan. Akhir sekali, memberi pilihan aktiviti sihat kepada pengunjung Taman Awam Sibu untuk mengisi masa lapang secara berfaedah bersama keluarga dan rakan. Terdapat dua persoalan kajian, iaitu apakah jenis aktiviti rekreasi yang dijalankan di Taman Awam Sibu oleh pengunjung yang hadir dalam menyokong gaya hidup sihat. Seterusnya, apakah manfaat pelaksanaan aktiviti rekreasi di Taman Awam Sibu terhadap pembentukan gaya hidup sihat dalam kalangan pengunjung. Terdapat dua objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti jenis-jenis aktiviti rekreasi yang dijalankan di Taman Awam Sibu oleh pengunjung yang hadir dalam menyokong gaya hidup sihat. Objektif yang kedua, untuk mengkaji manfaat pelaksanaan aktiviti rekreasi di Taman Awam Sibu terhadap pembentukan gaya hidup sihat dalam kalangan pengunjung. Lokasi kajian saya yang pertama iaitu Malaysia. Terusnya ini merupakan lokasi kajian saya, iaitu Taman Awam Sibu yang terletak di Permai, dan ini merupakan metodologi kajian. Pertama ialah saya menggunakan kaedah persampilan, iaitu saya menemui 30 orang persampilan. Tujuan saya bertemu dengan mereka ialah untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang kajian yang saya ingin kaji. Terusnya, saya menggunakan soal sidik, iaitu saya mengedarkan 30 buah soal sidik kepada persampilan saya tadi untuk mendapatkan maklumat yang terperinci tentang objektif pertama dan objektif kedua saya. Seterusnya, saya menggunakan kaedah temubal. Saya berjumpa dengan 3 informer untuk ditemubal. Tujuan saya berjumpa dengan 3 informer ini ialah untuk mendapatkan maklumat lebih tentang aktiviti rekreasi dan manfaat yang diperoleh oleh mereka. Seterusnya, pemerhatian. Saya melakukan pemerhatian dengan saya sendiri yang pergi ke Taman Awam Sibu untuk melihat aktiviti rekreasi yang dijalankan di Taman Awam Sibu. Seterusnya, saya menggunakan metodologi kepustakaan, iaitu saya membaca buku tentang masuk-masuk prasarana, rekreasi dan lain-lain. Saya juga membaca artikel berkaitan dengan manfaat-manfaat Taman Awam Sibu dan sebagainya. Selepas saya
selesai membuat semua itu, saya membuat penganalisisan data. Okay. Jenis-jenis aktiviti rekreasi yang dijalankan di Taman Tasik, di Taman Awang Sibu oleh pengunjung yang hadir dalam menyokong gaya hidup sihat. Seperti yang kita dapat lihat di sini, aktiviti berjalan dan gerakan senaman fizikal mendapat peratusan yang tinggi, iaitu seramai 100% orang yang melakukannya. Bermakna 30 orang daripada persampalan saya tadi menjawab ya terhadap aktiviti berjalan dan gerakan senaman fizikal. Selain itu, mereka juga mempersetujui aktiviti jogging dan larian juga turut menjadi aktiviti-aktiviti yang sering dilakukan di Taman Awang Sibu berbanding dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Manfaat pelaksanaan. Ni objektif pertama. Apa aktiviti paling dominan? No. Pergi dapatan keseluruhan. Mana dapatan paling utama? Aktiviti berjalan dan gerakan senaman fizikal serta aktiviti jogging dan larian. Hal ini kerana aktiviti tersebut mudah dilakukan mengikut dari segi faktor umur, jantina dan berapa tahu 9%-an? 100%. Okay. Skip. Okay. Seterusnya, manfaat pelaksanaan aktiviti rekreasi di Taman Awang Sibu terhadap pembentukan gaya hidup sihat dalam kalangan pengunjung. Daripada jadual keseluruhan, gaya hidup sihat dapat diamalkan merupakan dominan paling tinggi, iaitu dominan paling tinggi. Manfaat yang pelaksanaan aktiviti rekreasi di Taman Awang Sibu yang paling tinggi dengan min sebanyak 3.0. Seterusnya, betul ke? Itu paling tinggi. Sebab dia dapat 100%. Habis tu, yang bawah tu? Yang ni merupakan kesejahteraan tu? Ni sekali nak sebut. Dan kamu tak boleh nak asingkan. Tafsiran min dia kalau sama mesti sama. Tahu tak? Sekali lagi, maksudnya manfaat, ada dua manfaat utama. Berdasarkan daripada jadual, terdapat dua manfaat utama yang diperolehi daripada pelaksanaan aktiviti rekreasi di Taman Awang Sibu, iaitu gaya hidup sihat dapat diamalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Hal ini kerana kedua item tersebut ini mendapat peratusan sebanyak 100% bersamaan dengan 3.0 dan mendapat tafsiran min sebanyak 3.0. Itu pada kedudukan yang tinggi, iaitu pada urutan yang paling tinggi. Yang lain-lain tu macam mana? Yang lain-lain juga mendapat sokongan, tetapi untuk mengurangkan risiko penyakit dan meningkatkan imuniti badan, terdapat 6 responden. Kesimpulan. 6 responden. 6 responden kurang bersetuju hal ini dan 24 orang bersetuju terhadap item tersebut. Selain itu, meningkatkan kecergasan fizikal, terdapat satu orang yang tidak kurang bersetuju dan 29 orang bersetuju terhadap item tersebut. Yang akhir, meningkatkan hubungan sosial, seramai satu orang yang kurang bersetuju dan 29 orang tidak bersetuju kepada item tersebut. Kesimpulan. Rumusannya, kajian tentang aktiviti rekreasi di Taman Awang Sibu dijalankan bagi melihat jenis aktiviti dan manfaatnya terhadap gaya hidup sihat dalam kalangan pengunjung. Dapatan bagi objektif 1 menunjukkan aktiviti utama yang dijalankan ialah
berjalan dan senaman fizikal, serta jogging dan larian. Dapatan bagi objektif buah pula menunjukkan manfaat utama aktiviti edukasi ialah mengamalkan gaya hidup sihat dan meningkatkan kesejahteraan mental. Betul ke? Baik. Keseluruhan. Okey. Next. Kesimpulannya, aktiviti edukasi di Taman Awang Cebu penting kerana menyokong kesedaran tentang kepentingan kesihatan, meningkatkan semangat penduduk mengamalkan gaya hidup sihat dan menjadi medium senaman percuma dan mengeratkan hubungan sosial. Sekian, terima kasih. Okey, baik Dayah, kamu membuat kajian berkenaan dengan rekreasi gaya hidup sihat. Pada hari ini kerajaan telah membina banyak fasiliti-fasiliti ataupun kemudahan-kemudahan untuk rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup sihat. Namun begitu, kesedaran terhadap penjagaan kesihatan, kesedaran terhadap amalan gaya hidup sihat masih lagi rendah. Okey? Apakah sebab hal ini masih berlaku? Sebab gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat semakin tidak diambil peduli walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai infrastruktur. Hal ini kerana kekangan masa yang dihadapi oleh mereka, terutama golongan yang bekerja dari pagi sehingga ke petang, termasuklah yang bekerja pada hari Minggu juga. Selain itu, mereka menganggap mereka enggan mengambil peduli terhadap kesihatan mereka kerana mereka beranggapan bahawa melakukan aktiviti senaman ini hanya membuangkan masa, serta mereka lebih suka tinggal di rumah dengan menonton TV ataupun membuat aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah berbanding dengan berkeluar untuk beredah bersama keluarga ataupun bersenam untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Itu je. Apakah langkah yang terbaik menurut pandangan kamu yang boleh dilakukan untuk memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang pentingnya penjagaan kesihatan ataupun tentang pentingnya mengamalkan gaya hidup sihat? Pada pendapat saya, langkah yang paling terbaik untuk dilakukan iaitu membuat pemeriksaan kesihatan secara percuma dan menjemput semua masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesihatan. Hal ini agar mereka tahu taraf kesihatan mereka sama ada dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Agar selaku itu, benda ini juga boleh memberikan kesedaran pada mereka bahawa mereka dapat tahu yang kesihatan mereka dalam keadaan tidak baik dan menyarankan mereka untuk melakukan aktiviti yang sihat. Kemudian mereka perlu berjumpa semula untuk melakukan kesihatan sama ada kesihatan mereka bertambah baik atau kurang. Hal ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan tentang diri mereka. Itu sahaja. Terima kasih.